Assalamualaikum, selamat petang cikgu-cikgu. Boleh dengar tak? Saya boleh dengar cikgu. Okey, alright. Cikgu Nila boleh dengar, harap-harap yang lain pun boleh dengar lah kan. Okey, tak ada masalah saya rasa. Okey, sebelum kita buat apa-apa, ID lah ya, login dululah ID dengan password CIDS. Dan kalau cikgu-cikgu nak tukar password, boleh. Tapi tolong ingatlah ya. Saya sarankan tukarlah supaya ID tak tertukar. Kemudian letaklah kata laluan. Letak kata laluan yang nombor kad pengenalan lah sebagaimana lah macam tu. Lagi mudah. Takut tertukar dengan ID sekolah lain. Sekarang pukul 2. Kita mula sharp lah ya. Sebab yang lain itu, sebab ini saya open je. Saya open dulu. Bukan taklimat lah, kira macam sebab awal tahun dulu memang kita dah mula. Basic sajalah ya, tetap basic pasal apa ini CIDS ni. Okay. Sebab PPD, Kuala Kangsar dan JPN dia mahu tahun depan, terutamanya PPD Kuala Kangsar lah ya, dia mahukan semua guru-guru daerah Kuala Kangsar gunakan ERPH CIDS ini mulai tahun 2021 secara sepenuhnya lah tahun depan. Okey, jadi mahu tak mahu pengetua pun cakap kita mula tahun ini, tetapi ada pilihan. Kalau guru yang tak mau buat CIDS boleh pakai ERPH biasa, tetapi mulai tahun depan memang semua kena buat lah. Okey. Alright. Boleh mula ya? Boleh. Okey, bagaimana dengan saya punya presentation? Nampak juga kan? My presentation on display ya? Yes. Yes. Okey, terima kasih banyak-banyak. Alright, terima kasih. Baik. So, seperti biasa, saya mulakan sekarang lah ya, sebab sekarang dah pukul 2. Sebab ini saya open aja. Maknanya kalau cikgu yang mungkin yang dah buat tu mungkin mereka tak perlu masuklah ya. Dan kita ini sesi perkongsian sajalah ya. Mungkin saya ada benda yang saya tak berapa tahu sangat dan cikgu boleh betulkan. Kita kongsi saja maklumat di sini. Baik. So sebagaimana yang cikgu semua tahu, kita akan pakai CIDS pada tahun depan dan pada bulan 12 ini semua sekolah dikehendaki mengaktifkan ID CIDS. Okey, dan saya rasa pengetua ada memberi satu message di Telegram ya, yang sekolah kita memang dah 100% lah, 100%, 100% daftar CIDS nombor 1 dan 100% aktif. Nah, aktif tu bukan apa, aktif itu kita dah login lah ya, kita dah berjaya login kepada CIDS. Okey, dan sekarang ini hasrat PPD kata mulai tahun depan kita kena bukan setakat login sajalah, kita kena gunakan CIDS ini sebagai untuk menggantikan rancangan pengajaran harian ataupun RPH kita pada tahun depan. Ya, mungkin ada yang dah guna dalam 30 orang begitu yang dah guna. Tapi tak apa, kita buat yang perlahan-lahan lah ya. Okey, login ke CIDS yang pertama seperti biasa, masukkan nama pengguna dengan cikgu punya sekejap ya. Mana dia? Pen. Saya nak buka satu Epic Pen. Alright. Okey. Nama pengguna dengan nama pengguna
Nama pengguna ni ialah ID lah dengan kata laluan, login. Dan kemudian dia akan pergi ke main page di sini dan kita klik yang tengah ni lah yang besar ini. Okey, ini adalah laman utama RPH. Okey, klik Cikgu yang ini. Anwar, nak Yes, tanya. sir. Buat Yes. masa sekarang kita tekan yang tengah sajalah. Yang lain tak payahlah. Tak payahlah. Kita ambil yang basic saja. Saya tunjuk yang basic saja dahulu. Okay. Yang basic only. Ada lagi yang nak join pakai ID personal, tak apa. Okey. Never mind. Kalau boleh pakai ID MOE lah, tapi tak apa, saya benarkan juga, no problem. Okey. Kemudian akan masuk ke bahagian ini. Okey, saya ulang balik. Bila dah login, klik yang tengah yang besar ni. Yang lain-lain tak perlu. PLC, KPMG itu tak payah lagi. Tak payah lagi, okay. Tak payah lagi, jangan buat apa-apa lagi. Saya nak bagi yang basic saja dulu. Okey, lesson study apa, flip learning itu tak payah. Terus yang tengah ni. Ya, kemudian dia akan pergi kepada laman web ni. Kemudian pada laman web ini, yang pertama saya rasa profil semua dah ni ya. Dan saya tunjuk melalui ini ya. Saya gunakan BM, saya gunakan interface ataupun antarmuka dalam BM. Okey. Boleh saja tukar kepada BI ya. Kalau cikgu rasa selesa BM BI terpulang, dia boleh tukar language. Tapi saya akan gunakan taklimat ni dalam BM. Okey, pada bahagian profil dan pastikan, saya rasa tak ada masalah ya. Semuanya dah ada lengkap, tak ada masalah. Dan statistik pengguna, kita tengok dulu statistik pengguna. Ini hanya pada penyelaras saja ya. Ini hanya pada saya punya interface saja. Dan kalau cikgu-cikgu tengok di sini, pengguna berdaftar apa semua ini memang dah 100% lah, tidak ada masalah. Ya. Kemudian PPD kata dia nak aktifkan saja. Nanti ya, ada yang lagi nak masuk ke? Unknown. Tak apalah. Siapa unknown ni? Penceroboh. Ha? Penceroboh. Itu tak apa. Okey. Kemudian yang penting di sini, yang pertama pergi pada bahagian kejap ya, pergi bahagian waktu pengajaran. Pada bahagian tetapan, kalau cikgu tengok di sini, bahagian tetapan, waktu pengajaran. Ini mesti kena update. Ya, setiap kali ada jadual baru ataupun dah dapat jadual personal yang baru, kena update lah pada waktu pengajaran ini di sini. Okey, klik waktu pengajaran di sini dan kemudian ini memang straightforward saja. Okey, waktu bermula pukul berapa, waktu tamat pukul berapa, kemudian jumlah maksimum jam ya, bukan maksimum jam ni, ini waktu ya. Waktu pengajaran dalam sehari maksimum berapa, hari macam biasa. Dan kita boleh sebab kadang-kadang ya kita ada banyak set jadual waktu kan, banyak kali bertukar dan kita boleh semua setkan di sini. Okey, macam tahun ini kalau cikgu perasan, tahun ini kita ada berapa set jadual waktu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 set jadual waktu dan boleh tambah. Ya, kita tak perlu update, kita tambah saja. Kemudian set jadual waktu yang lama pun ada di sini lagi. Saya harap semua yang tambah ni saya rasa straightforward ya. Cikgu boleh tambahlah dulu ya. Cikgu boleh tambah dulu yang PDPR punya jadual waktu, boleh tambahkan. Cikgu Anwar, you boleh maximize your screen sebab bawah kita tak nampak. Maximize how, ini sudah maximize. Iya ke? Sorry. Okay. Saya setting. Okay. Sebab dia open in new window. Open a new window, you tak nampak dia punya display. Okay, sekejap saya present full screen. Wait Ini muka-muka saja nampak? Kejap. Your entire screen. I present entire screen, entire. Ya, lagi cantik. Kita boleh nampak. Ya. Wait. Okay, share. Okey. Boleh nampak tak? Tak, serupa juga. Serupa juga? Baik. Mungkin tak boleh kot. Sekejap Display saya okey?
Saya dah present and full screen. Okey tak? Saya dah present full screen dan saya cuba off saya pun kamera dulu. Nampak tak presentation? Nampak tak apa yang saya share? Belum. You're Boleh not sharing yet. But it's written there you are presenting to everyone. You're not sharing the screen, I think. Hai. I thought presenting means sharing. Presenting, present now your entire screen, share. Right now. Nampak tak semua sudah ada share? Wait. Tak juga. Nampak? Serupa tadi. Dia. Part of it only. Sekarang nampak apa sekarang? Display. Tak nampak. Gambar dulu. Pelik ni. You are presenting. Anybody can help? Yang ini pun tak nampak apa-apa. Okay, sekarang nampak. Ada? Sekarang ada Sekarang tapi not full screen. Not Okey lah full tu. Never mind lah, as long as you can see. Ya. Sekarang apa? Nampak display apa? Tetapan jadual waktu pengajaran, betul? Yeah. Yes. Okay. Betul. Only the top part, the bottom part kita tak boleh tengok. Tak apa, itu sebab itu nanti saya akan scroll down nanti. Okay. Nanti you scroll down. Okay. Okey. Mungkin dia ada lagging sikit lah kan sebab internet ni. Alright. So, tetapan yang pertama cikgu kena tetapkan jadual waktu pengajaran. Jadi seperti biasa, waktu mula, waktu tamat, kemudian berapa waktu seminggu, Isnin hingga Jumaat dan berikan nama. Ini nama ni penting lah. Okey. Kemudian letakkan hari berapa, kelas apa dan masa ni kena penting. Masa ni kena jaga betul-betul pada bahagian masa ni ya. Sebab mesti kalau salah masa nanti jadual tu akan macam error lah ya. Cikgu Anwar, yes. nama jadual waktu itu, Ya. bolehkah kita ikut saja jadual waktu versi berapa? Ikut lagi baik. Boleh ya? Yes. Okay. Macam ini contoh yang saya buat. Kalau cikgu nampak bawah ni, yang saya highlightkan bawah ni kan, ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Benar. Ini semua rekod lah. Ya. Ni jadual yang pertama awal tahun, ni jadual yang kedua. Maknanya kita tak perlu padam jadual yang lama. Kita cuma tambah lagi jadual yang baru kalau dapat. Cikgu Anwar, boleh saya tanya? Ya. Cikgu Anwar, that means kalau kita ada 20 waktu, that means Ya. kita kena key in 20 kali. 20 kali ikut ni Dalam lah. satu minggu, kita ada 20 Ya. waktu. Ya. That means kita kena key in 20 kali. 20 kali macam mana? Contoh macam ni. Tak payahlah. You see, you look at his example, Kexwan. You see, Isnin, 1 Newton, Science, 11:55 to 1:25. That's it. Ya. Tapi let's say if you have 5 waktu, that means we must key in 5 times. Let's No. say we have plus 5 days. Monday, Ikut Tuesday, according to Wednesday, jadual. Friday. That means we must key in 5 Yes. times. According to Tidak the cikgu jadual Anwar. waktu. Just like copy the timetable into here lah. Yes. Okay. Kalau that Macam- means if you have class 5 days, with the Ha. class you have to key in 5 times. Betul atau tidak Cikgu Anwar? Betul. Ikut jadual waktu. Thank you. Macam kelas ada 5 kelas hari itu, so kita kena key in kan semua 5 kelas. Tapi ini sekali sajalah. Sekali sahaja isi. Okay, then another thing is, apa maksud jumlah RPH? Mana jumlah RPH? Jumlah RPH ini cuma macam saya contoh depan ini. Satu sajalah jumlah RPH sebab saya ada di contoh depan yang pertama ni Sekejap ya. Okey. Contoh, ini jadual hari Isnin saya. Hari Isnin saya ada 2 kelas sahaja. Kan? Okay. Sebenarnya hari Isnin saya ada 1 Newton dan saya ada 4S3 untuk PJ. Jadi letakkan masa, kemudian ini waktu, jumlah waktu ni jumlah waktulah. Macam sains saya ada 3 waktu direct, saya letakkan 3 waktu dan jumlah RPH satu sajalah. Hanya satu saja RPH. Ya.
Faham tak macam ni? Macam ni contoh hari Isnin, kan? Kemudian subjek yang kedua, jumlah waktu ialah 2 waktu, 2 masa, 1 RPH sajalah. Jumlah RPH, mengapa semua satu-satu-satu? That means if kelas yang One kedua, lesson. Yes, sebab One saya hanya lesson. Masih Contoh. tak faham. Satu tetap masih tak faham. Yeah, that day one lesson, that class, one lesson, one Yeah. RPH for that lesson. Ya, 1 RPH sebab kelas yang sama. Ini bagi satu contoh untuk 2, mungkin kita faham. Okey, tengok ya, saya tengok ni, ini jadual yang pertama saya kan. Hari Isnin saya ada 2 kelas dan ada 3 waktu untuk 1 Newton dan 2 waktu untuk forestry. Ini jadual saya. Dan kita boleh paparkan jadual. Bawah ini ada papa jadual waktu, dan ini jadual waktu saya. Nampak? Boleh nampak tak? Hari Isnin sekarang, hari Isnin sekarang ada, ini waktu yang pertama. Ini waktu yang pertama, besarnya. Mana dia? Kenapa besar ni? Apalah ini free version tu je ni. Okey, ini hari Isnin, ini kelas yang pertama saya dan ini kelas yang kedua saya. Nampak kelas yang pertama PJ ada 2 waktu. Jadi 1 lesson plan. 2 waktu hanya 1 lesson plan lah. Tak perlu. oh, One block lah. Maybe call one block lah. Ya, mana ini 1 lesson plan. Mana pen dia ni? Pen dia problem. Macam ini besar lagi. Macam ni 1 lesson plan dan ini pun 1 lesson plan. So kita ada 2 lesson plan. Semua sekali berapa waktu? 5 waktu. Sebab kelas sains 3 waktu, yang ini kelas sains 3 waktu, yang kelas lagi 1 3 waktu. Apa dah besar sangat ni. Okey, boleh faham tak? Boleh. 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 Okay, thank you. Kalau okey. Hello, Cikgu Anwar. Ya. Saya nak tanya, untuk masa ni, 9:30 hingga 10:30. Tapi dalam jadual tu, masa dia 9:30 sampai 10 AM ke? Ada mengapa masalah macam ada? Bukan 9:30 sampai 10:30 dalam jadual tu. It's doing different one, I think. Ikut jadual aja. Saya rasa tak ada masalah, tak ada yang clashing sini, tak ada. Tak adalah. Tak Tapi ada. untuk penetapan atas itu jadual waktu dia sudah masa dia 9:30 AM sampai 10, ambil 2 petak saja. Tapi untuk masa PDBC kami ialah 9:30 sampai 10:30. Tak apa. Macam ni, tengok. Apa-apa, tengok jadual yang diberikan. Ikut saja jadual. Ikut yang purple color tu lah. Yes. Tak payah ikut yang biru color tu, masa dia tak hiraukan dia lah. Ya. Yang penting sekarang, ya, contoh lagi sekali saya tunjuk ya. Okey, kembali tutup. Mana tadi? Ya. Okey, tetapan waktu pengajaran. Okey. Boleh nampak lagi kan? Sama kan? Yang ini tadilah contoh dia. Ikut saja waktu dalam jadual, tak ada masalah. Ya? Okey. Untuk contoh jadual yang terkini, jadual PDPR kan? Jadual PDPR saya buat di sini. Mana dia? Jadual F. Sebab beginilah, jadual A, B, C, D, E. Dan nama saya boleh bagi nama apa-apalah, tak ada kisah. Untuk orang kata bagi kita kenal pasti kita punya jadual tu macam mana. Macam saya bagi jadual A, jadual B, saya bagi tarikh dia mula berapa, kan PKPP apa semua. Dan ini jadual yang apa ni, yang terkini lah, ini jadual PDPR yang terkini. Okey, kalau dah settle semua ni, bila dah settle semua dan boleh papar jadual waktu. Dan ni papar jadual waktu lah yang diberikan oleh Mr. Lia itulah kan. Macam ni saja. Dan pada papar jadual waktu boleh tengok. Ini jadual A yang mula-mula awal tahun. Ini jadual B version 2. Dan ini jadual C. Boleh nampak ya? Boleh kan? You pandai setting color lah. That's color is automatic.
Oh. Kalau it's automatic, dia kata untuk satu kelas yang sama, kali yang sama. Contoh tengok di sini kan. Hari Isnin, 2 lambda warna kuning. Sebab saya 3 kali seminggu perjumpaan, 7 waktu. Ya, 7 waktu. 2, ini yang mana ni? Ini jadual yang lama ni. 6 waktu. 6. Okey, ini 1. Mana color ni dia akan ikut orang kata apa? Berdasarkan kelas kita. Kelas yang sama, warna yang sama. Dia tak apa macam. Okay, contoh ni jadual C. Ubah lagi. Ni sudah jadual C. Kemudian ini jadual D. Ya. Kemudian ini jadual E. Dan ini jadual yang terbaru, jadual F. Dan cikgu boleh print dan dia ada bagi summarizkan di bawah ni pun dia akan summarizkan jumlah waktu berapa mengajar. Dia dah tunjukkan jadual waktu mengajar berapa dan jumlah RPH berapa. Ya. Jumlah RPH ini harian lah. Maknanya kalau kita ada 3 kali perjumpaan dalam seminggu kelas itu ada 3 RPH lah. Macam contoh di sini kita tengok yang warna kuning ni. Warna kuning ni PJ. Berapa RPH ni dalam seminggu? 3. 3 RPH ke? Yellow tu ni. Yellow. The yellow one. The yellow one. 2 saja. 2 RPH saja harian. 2 RPH, 3 waktu. Sebab seminggu saya jumpa kelas ini 3 waktu. Sebab satu waktu 30 minit. Ya. Macam ni sains yang warna apa ni? Warna Biru. warna purple ni lah. Warna purple ni lah kan. 2 beta DLP sains. Oh. Saya ada 3 perjumpaan, 3 kelas dalam seminggu. So saya buat 3 RPH lah. Tapi berapa Itu maksudnya RPH. Okey, faham. Berapa kali perjumpaan satu minggu? Itu RPH. Itu RPH, itu jumlah RPH. So, macam ini saya ada berapa waktu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 waktu untuk sains. Ini 1, 2, 3. Sebab seminggu saya jumpa 3 kali. 3 RPH. 3 saja RPH sebab 3 perjumpaan setiap minggu. So macam mana kita punya ni? Ini jadual berapa? Ini jadual E. Okey. Tengok jadual E, kita boleh tutup kembali balik. Jadual E. Macam ni. Ya, semua setting di sini sajalah. Okey, boleh faham. Ya, faham kan? Okey, terima kasih. Cikgu Noor, Ya, saya punya setting masa salah nak betulkan balik macam mana? setting betul salah nak betulkan. Masa time waktu jadual tu Time tu salah. betulkan terus kat sini. Kalau keseluruhan Boleh dia klik ada- situ terus. dia ada butang hapus di sebelah kanan ni. Kan? Hapus dulu. Boleh hapus dulu ataupun kalau masa yang salah, just adjust masa lah. Adjust saja masa. Macam saya tak aktif dah. Ha? Saya punya dah tak aktif macam dia block tak boleh nak edit dekat masa. Hapus sajalah. Hapus, buat lain. Boleh lah. Hapus buat lain dulu. Yang mana ni? Yang terbaru ni kan? Ini saja saya try buat lah. Okey. Boleh hapus, tak ada masalah. Tak ada masalah. Hapus buat lain lah. Ya. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Cikgu Anwar, Ya. alangkah baiknya kalau kita punya sekolah punya timetable system dengan ini link. Kita tak payah key in. Ah, Recommend begitu. itu di luar orang kata kemampuan lah kan. Sebab sistem yang kita pakai di sekolah tu, itu kita nak susun jadual waktu untuk semua guru kan. Yang ini pula mungkin boleh cadangkan pada Dr. Ismail tu lah yang pengasas ataupun sistem ini yang generate timetable. tak boleh, dia bukan generate, dia hanya display saja. Display saja. Okey. Dia tak generate. Dia tak tolong susun, dia memang dia tak akan detect clash ke apa, tak. Oh. Okey. Ini hanya kita bukan apa. Kita nak update timetable ni supaya kita senang nak buat RPH saja nanti. Okey. Next. Ni, okey. So, bila semua dah okey semua, contoh cikgu nak tambah set jadual waktu, ada jadual waktu yang lain lah katakan. Nampak butang ini? Tambah set jadual, klik di sini. Kalaulah contohnya ada lagi jadual yang lain. Tambah set jadual waktu, cikgu klik sini. Kemudian, ini apa ni?
Okey. Tambah set jadual waktu dan macam biasalah, letakkan kembali pukul berapa mula, pukul berapa habis, berapa waktu, kemudian hari apa, nama, dan inilah kena masukkan. Ini kita Kena buat setiap kali ada new version timetable lah. Yes, new version timetable only. Okay. Kalau ada yang new version, baru kita akan tambah jadual. Kalau tak ada, tak perlulah. Kita stick dengan the old one lah. Okay. Dan macam biasalah, contohnya saya ada satu kelas saja hari Isnin. So pilih hari Isnin, kelas apa? Kelas sains, kelas apa? Pilih kelas. Ya, pilih kelas yang kita ajar, contohnya satu beta lah katakan. Ya, tapi ini based on kita punya jadual. Jadual yang mana? Jadual yang kita dapat daripada pentadbir, daripada sekolah. Kan? Jadual yang kita dapat kan, yang helayan-helayan tu. Pindahkan masuk dalam ni. Sekejap saja buat benda ni. Okay? Satu Cikgu beta. Noah. Ya. Okay. I sudah nampak form 6. Tadi I scroll up down tak nampak ada. Okey. Okay, Nona, saya nak tanya. Ha. What is the effect kalau kita tersilap di sini? Sebab masa RPH nanti kita tak boleh nak select kelas. Oh. Kita kena manually add the class. Okay, kalau contohnya kita silap masuk waktu kita mengajar tu. Any effect? Kena, itu sebab saya katakan tadi, pada bahagian masa ni kena betul-betul jadi. Masa, dari dan hingga ni kena betul-betul. Ya, Kalau silap? Kalau silap nanti jadual tu mungkin akan tak betul. Oh. Bayangkan daripada AM pagi tu ke PM pula ataupun tengah malam kan, dia akan haywire nanti, dia akan Bukan. Kita guna CIDS ini bukan nak print kita punya jadual waktu. Ya. Kita punya tujuannya dah sediakan rancangan pengajaran kan. Ya, betul. Jadi what is the effect kalau kita silap jadual? When you plan your daily one, the wrong time will come out lah. The wrong timing will come out. Ya. Oh ya, correct. Betul lah. Betul. Lepas ni saya akan tunjukkan macam mana. Lepas ni saya tunjukkan macam mana. Okay. Kita akan buat page nanti Okey. Contohnya, ini kalau jadual baru ya, jadual G lah katakan. Jadual G. Okey. Dan saya tak sure kalau tahun depan saya rasa boleh delete kot kalau jadual 2020. Tapi tak apa. Yang penting kalau dah dapat nanti tahun depan jadual baru, terus tambah set jadual dan buat macam ni. Ya, buat macam yang ada di display sekarang ni. Contoh hari Isnin satu beta, pilih kategori. Ada kategori ni ikut bidang. Contohnya kalau sains dan matematik lah. Dan subjek apa? Semua ada di sini. Saya rasa lah dalam tahun ini semua subjek mereka dah update, harap-harapnya lah. Ya, sebab kita ada beratus-ratus, kita ada banyak subjek kan. Harap mereka dah update. Okey. Contoh sains DLP, dan ini pun penting ya, subjek ni pun penting. Ya. Contoh sains dia ada dua. Kita ada dua, satu DLP dan satu lagi BM. Sains DLP ni ialah BI. In English. And then kalau sains yang biasa, sains saja. Ada dua sini ya. Saya tak tahu yang sains English yang lain-lain ini tak perlulah. Okey. Tapi saya rasa Cikgu Anwar, untuk my subjek kimia, kimia macam mana? satu perkataan kimia saja tahu. Sebenarnya kimia SPM berbeza daripada kimia STPM. Di sini dia tak bezakan tahu. Tak apa, nanti saya check dulu ya. Kalau saya ambil form 6 mana form 6? Katakan ini ya. Ini ya. Okay, US1, okay. Apa dia pun sains dan matematik? Kimia je. Ini je. Kimia. Ada kimia, mana kimia? Atas tadi. Ini lah. DM atau DLP? Jadi bukan, kimia DLP itu kami faham. Yang form 6 SPM kimia dengan STPM kimia lain-lain tau. Lain tak apa. Sebab apa? Sebab kita dah pilih kelas. Oh, dia tahulah. Dia tahu. Kalau kita pilih kelas 5S1, SPM punya kimia lah. akan automatik ni SPM punya. So kalau kita pilih sains kimia di sini. Okay. Kan? Okay. So, tak apa, saya ulang balik. Faham. Ikut bidang, dan kalau ada problem nanti tanya, beritahu saya lah ya. Dan waktu mula ni kadang ramai yang confuse kadang-kadang. Ya, sebab cikgu boleh tarik terus ataupun pilih, dia ada selection di sini. Kena hati-hatilah. Dia ada selection di sini. Yang ini dia ikut 24 hour punya format ya.
Nah, itu awal punya format. So contohnya kalau kelas saya mula pukul 9, saya pilih pukul 9 lah, cari pukul 9. Tapi kadang-kadang susah nak cari kan. Mula-mula je kan. Type pun boleh lah. Cuba Cuba type. Cuba type. Anwar cuba type. Okey, saya cuba type. 09 and then titik bertindih 00 Oh. AM. Oh. Yes, type boleh. Okay. Kalau kan, sebab kadang-kadang bila kita nak select, ada yang nak join lagi ke? Okey ke? Ayuh. Sorry. Apa nama jangan benarkan. Ceroboh ni. Okey. Sebab saya pakai ID MOE. Okey, tak apa nama. Okey. So, saya punya waktu pengajaran untuk contohlah 5 Science 1 Kimia. Contoh. Okey. So, saya punya pengajaran ialah sejam. So, pukul 9 sampai pukul 10. Jadi, type 10 nanti titik bertindih 00 space AM juga. AM. Okey. Yeah. Dan stick to this format. Jangan pakai format yang kata lain, nanti dia akan Tendang. lari. Ya. Okey, jumlah waktu sebab kita 30 minit satu waktu jadi 2 waktu. Jumlah pH Satu. satu saja. Dan tambah. Tindakan? Ya. Oh. Okey. Tambah. Okay. Kalau rasa ada problem, hapuskan. Kemudian kelas yang kedua, katakan hari Isnin saya ada 2 kelas, pilih lagi hari yang sama. Kelas yang lain. Kelas yang lain pula. Ni saya Subjek yang lain, masa lain. Masa yang lain. Tapi ini masa janganlah sama yang dengan yang atas, nanti dia tak betul lah kan. Contohnya 11 titik bertindih AM hingga ni kadang-kadang kalau sejam 12:00 apa? PM ke AM. Ini kadang-kadang PM. PM ke AM. PM I rasa. PM lah. AM is morning. AM lah. Kan. Jangan AM sebab AM nanti 12:30 malam. Jadi cikgu Malam pula. sampai 12 malam. Peninglah jadual tu. Kan? Jadi sebab ini sejam, still 2 masa. RPH hanya 1 saja RPH. Dan tambah. Settle hari Isnin. Dan kalau nak tengok, boleh review balik jadual waktu. Boleh simpan dulu, simpan dahulu. Simpan dan papa jadual waktu. Ni jadual waktu. Hari Isnin saja. Boleh Ini untuk, dan kalau ada 3-4 kelas, ada yang 5 kelas je satu hari. Kena buat 5 kelas lah. Kena masukkan 5 kelas lah. Kalau satu hari itu ada 5 kelas. Ya? Boleh ya? Okey. Kembali. Dan jadual ini dia boleh dihapus ke? Saya rasa tak perlu hapuskan jadual inilah. Jadual ni biar ada di sini. Ya. Dan nama tu cikgu kena bagilah nama yang betul. Okay. Ada soalan tentang jadual waktu. Yang penting kita buat ni, jadual waktu ni kena up to date dulu. No problem? Jadual waktu. Cikgu Anwar, boleh saya tanya? Teruskan. Cikgu Anwar, saya baca dia kata selepas kita key in semua, let's say Monday to Friday, kita add habis ready, kita subscribe. Okay. Then saya lihat di sebelah kiri, dia ada satu lagi, add timetable set. Apa maksud dia? Itu abaikan. Oh, abaikan. Okay. Ya, abaikan saja. Bila cikgu dah masukkan semua, katakanlah dah lengkap, hari Isnin ini berapa apa semua, dan cikgu check, cikgu simpan, dan lepas cikgu simpan, cikgu papar jadual waktu dan check balik di sini. Check balik dengan yang ada pada kertas itu. Tally ke tidak? Sebab dia akan beritahu di sini. Contohnya kimia 5S1 pukul 9 hingga pukul 10. Betul tak hari dalam jadual dalam kertas tu, betul tak pukul 9 sampai pukul 10? Jadi pukul 11 sampai pukul 12. Betul atau tidak? Cek balik. Ya. Okey. Okey Dan ini jadual yang terakhir kita ya, jadual terakhir kita yang sekolah bagi macam ni. Ini senang je kan. Okey. Cikgu dah kalau boleh
Minggu ini kan mesti suruh buat ERPS dalam CIDS dulu, PDPR. Betul tak? Ataupun minggu depan? Jadi cuba dulu, boleh tak? PDPR, ada seminggu lagi. Cuba buat dalam CIDS. Ya? Sebab hanya setiap hari mungkin satu kelas saja kan ikut jadual yang diberikan. Ada masuk, okey tak ada. Ada soalan tak jadual waktu ni? Okey. Kapan jadual waktu? Tak ada ya? Okey, terima kasih. So, jadual waktu, Ketetapan habis. ketetapan jadual waktu habis. Okey. Ketetapan jadual waktu pengajaran, okey. Kemudian Tapi ada profil pembelajaran dengan pengajaran? itu nanti saya tersentuh yang basic saja dahulu. Oh, itu basic saja. Okey. Yang itu profil adegan tu saya pun tak buat lagi. Oh, okey. Tunggu Kita dulu. jalan dulu. Ya, kita ambil yang basic saja dulu. Okey. Okey. Kemudian back to homepage dia lah ya. Ini back to the homepage dia. Dapat tengok ya? Boleh ya? Yes. Okay, back to homepage. Okay, so number 1 dah settle, ID password okay. Yang kedua, jadual waktu settle. So, record pula. Ini baru nombor page. So, cikgu pergi kepada record. Sebelah kiri ni ada butang yang pertama, yang kedua, yang ketiga record. Okay, kita kena cipta record baharu. Ya. Buka record. Kita tengok satu-satu lah ya. Buka rekod ni, buka rekod yang sedia ada yang kita dah buat. Contohnya kelas yang minggu lepas. Ya. Perkongsian rekod ini nanti dulu. Ya, saya bagi yang basic dulu. Cari rekod pun nanti dulu. Belum serah tu tak apa sebab ini link untuk penyelaras. So, cipta rekod baharu. Ini yang paling penting. Okay, klik cipta rekod baharu, nanti dia akan keluarkan window yang baharu, nama dia cipta rekod baharu. Boleh maximiskan window ini. Dan kalau ada pop-up blocker, sila cancel pop-up blocker tu. Sebab dia suka pop-up website yang window yang baru. Okey. Contoh, isikan maklumat untuk mencipta rekod baru, nama rekod. Okey. Nak cipta rekod baru, kita kena createkan apa yang kita katakan basic dulu ya. Nama rekod contohnya tadi hari Isnin tadi kan. Nama kelas cikgu lah senang. Nama kelas cikgu ataupun minggu yang keberapa, minggu yang pertama ataupun apa-apa saja. Saya bagi contoh di sini. Fine. Lah, ini nama-nama apa nama-nama boleh ya. 5S1 minggu pertama. Contohlah minggu yang pertama. Ataupun week yang pertama, W1. Apa nama? Nama ni boleh ubah kemudian. Kategori kelas apa? Sekolah menengah dia banyak ya. Kalau form 6 pre-university di sini. Ini kalau form 6 ya. Kalau sekolah menengah kita pakai ini sajalah. Sekolah menengah dengan pre-university saja. Dua saja. Lain tak perlu. Dua ni saja. Okey. Sekolah menengah, aras kelas tingkatan berapa? Tingkatan kalau 5 form 5 lah. Ya. Kita punya sekolah cuma tingkatan peralihan 1 2 3 4 5, kemudian Form 6 ada ke? form atas tadi mesti ada pra. Ini untuk form 6. Okey. Kalau form mesti dia ada ketukaran macam ni. Kalau yang kita punya sekolah yang arus perdana, pilih sekolah menengah dan tahap kelas dia tingkatan 5. Okey. Okay. Dan kategori subjek macam biasa. Contohnya sains tadi, subjek tadi apa tadi? Kimia. Ya. Yang ini macam mana? Nanti mana tu? Okey, sebab ini yang baru. Kalau ikut jadual Versi lama. Kalau ikut jadual yang apa ni? Yang terkini, boleh pilih yang atas lah, rancangan PDPR. Sebab dia ada macam special section sikit. Tapi saya rasa saya tak guna sangat pun. Tapi boleh gunalah. Boleh cubalah ya. Rancangan pembelajaran untuk STEM ini kalau sains saja. Sains atau RBT boleh pakai yang ni. Sebab dia ada satu kolom
dia ada special column untuk kita orang kata nyatakan atau type activity. Dia ada special column untuk STEM. So Ya. kami pilih apa ya, Cik Anwar? Untuk apa? Yang mana? Yang Form 6 kimia. Nak klik mana satu? Rancangan pengajaran pembelajaran di rumah ke atau rancangan pembelajaran STEM? yang mana? Jadual yang terkini ke? Yang sekarang ni ke? Yang untuk tahun depan lah. Tahun depan saya rasa boleh kita pilih untuk STEM. Sebab ini untuk apa ni? Sains kan? Sains boleh pilih. STEM. Yes, untuk STEM ataupun stream ini. Kalau pilih dua-dua? Kalau tak pakai pun tak apa sebenarnya. Pilih dua-dua lah. Oh, tak pakai pun tak apa. Nah, tak pakai pun tak apa Oh. sebenarnya. Sebab kalau kita pilih ini, dia macam ada satu special column pada kita punya bahagian aktiviti tu, dia ada macam ada special column lah khas untuk sains punya. Contohnya untuk mereka amali ke, kerja amali ke? Yes, dia ada satu special. Itu Oh. biasa dia. Kan? Sebab kalau macam contohnya kalau BM dia adalah dia punya special dia kan. Kalau STEM ni memang ada special column dia. Itu tak apa. Kita ambil yang basic-basic saja dulu. Yang penting kita buat rekod tu dulu ya. Tapi biasanya saya sebab kalau jadual yang terkini, sebab kita ada seminggu lagi kan, lebih kurang seminggu lagi untuk PDPR, pilih atas ni. Ada orang masuk. Baru nak masuk. Saya suruh pakai ADMOE, okey tak apa. Sebab ini recorded ya, recorded nanti mereka boleh tengok nanti. Alright. Rancangan pengajaran PDPR ini di rumah untuk minggu ni lah Untuk minggu ni kalau pelajar still di rumah, kalau pelajar still lagi online berada di rumah, kita boleh pilih yang atas. Tapi buat masa ni saya tak nak dulu pilih mana-mana dan cipta rekod. Ya. Cipta rekod dan kemudian ini dia punya MIW kita panggil dia. Dia punya tetapan untuk chapter berapa, dia punya subtopik apa, ataupun apa lagi dia punya chapter dengan subtopik dia. Ini tetapan dia. Okey. Yang penting di sini kita buat satu persatu. Tarikh. Ini penting tarikh. Ini adalah tarikh perancangan pengajaran mingguan mengikut kalender tahunan. Tahun depan kita mula berapa bulan? 20. So kita pilih 20 Januari. Yes. 20 Januari. Mana dia? Ini Sampai hari- sampai sampai- 22. sampai 20 apa ni tadi? Sampai 22. Ini untuk minggu yang pertama. Kita boleh ubah suai ya. Kita boleh sama ada nak 2 minggu, nak 3 minggu pun boleh, nak 4 minggu pun boleh. Cikgu rasa contohlah satu chapter, sebab kita dah biasa mungkin chapter ni, chapter 1 katakan, bab 1 dia terlalu panjang. Ya, dia punya content dia panjang. Mungkin kena extend 2 minggu. Ataupun kalau rasa dua bab boleh settlekan dalam 1 minggu, boleh 1 minggu. Dan saya biasanya buat 2 minggu. Faham tak di sini? Saya tunjuk dulu ya. Contoh saya ambil 2 minggu lah ya. Saya ambil daripada 20 hari bulan 1 sampai 20 hari bulan 1 sampai katakan Januari 21 sampai 29 hari bulan 1. Ini lebih kurang 2 minggu lah. Kira settle lah ya. Maknanya minggu yang pertama tu 20 hari bulan saya tahu hari Rabu kan. 20 hari bulan tu hari Rabu, 20 Januari. Itu kira minggu yang pertama settle kan. Okey. 20 hari bulan 1 sampai 29 hari bulan 1 ini 2 minggu lah kira minggu yang pertama. Tapi Tuan Noah, Ya. bukankah dia di sana tulis di bawah perkataan tarikh itu perancangan pengajaran mingguan? Bukankah Ya. kita lukis minggu-minggu saja? Macam kita kata tadi, nak seminggu pun boleh, nak 2 minggu pun boleh, nak 3 Tapi minggu. itu kehendak sekolah kan, bukan kehendak kita kan? Kehendak kita. Ah. Sebab kita yang mengajar. Nanti saya tunjuk. Sekolah kan tiap-tiap minggu dia cek. Apa nanti saya tunjuk dulu.
Ya. Okey. Okey. Nak seminggu pun boleh. Macam Cikgu Nila tadi cakap sampai berapa? 20 sampai 22. 22. Ha. No problem, 1 week. Aha. Satu minggu saja tak ada masalah. Tapi saya biasa buat 2 minggu. Ataupun 3 minggu. Tapi 3 minggu macam panjang banyak sangat kan. Biasa 2 minggu lah untuk IW. Okay. Contoh saya buat 2 minggu dulu ya. Nanti Cikgu Nila tengok. Cikgu Nila pun tengok. 20 sampai 29. 9. Okey. Ini 3 minggu. So minggu perancangan Minggu maknanya 1 hingga minggu 3. 1 hingga minggu 3. 3. 3. 3 ke 2? 3 sebab minggu pertama half year ni. Minggu pertama half saja kan? Oh Tapi ya, one and a half. kira settle lah mana dia 18, 16 tu kira settle minggu yang pertama jugalah. Okey. Okay. So ini minggu 1 hingga minggu 2. Okay. Ini minggu pengajaran mengikut takwim sekolah. Minggu 1 hingga minggu 2. Dan kekalkan nombor yang sama jika pengajaran hanya 1 minggu. Kalau kita pilih 20 sampai 22 tadi, Rabu, Khamis, Jumaat, itu dari 1 hingga 1 lah. 1. Ya. Macam sekarang, tarikh saya sekarang 20 sampai 29. 20 Januari sampai 29 Januari, ini 2 minggu. Jadi, minggu 1 hingga minggu 2. Kenapa buat macam ni? Nanti saya tunjukkan. Okey. Dan tarikh ni kena perhati betul-betul. Kadang-kadang terlepas pandang lah kan tarikh itu lari ke macam mana ya. Okey. Kemudian pemberitahuan kalau ada cuti, kalau ada apa-apa orang kata cuti lah, biasa cuti lah Kalau ada apa-apa boleh buat pemberitahuan di sini. Contohnya minggu peperiksaan, cuti perayaan. Tinggalkan kosong jika tidak perlu. Ini memang highly customized ya. Bukanlah contohnya ada ruang kosong kita kena isi. Bukan, tak semestinya macam tu. Saya beritahu yang penting saja dulu Contohnya kalau cikgu pergi kursus bolehlah tulis kasih Ya, tuliskanlah pemberitahuan di sini. Pergi ke kursus. Jadi yang bawah-bawah ni tak perlulah buat. Kan sebab kita tidak ada di sekolah. Ataupun pada bahagian aktiviti mungkin kita boleh buatkan memberi latihan tambahan kan. Guru tiada di sekolah dan sebagainya. Okey. Kemudian contoh apa sini cuti, katakanlah cuti apa bulan 1 ni, tak apalah. Okey. Tak tulis. Nak tulis tak apa. Yes. Okey. Boleh Boleh. Okey. Sambung. Alright. Okey, tema. Contohnya di sini saya tadi apa tadi? Kimia 3/5. Tema contoh di sini ada 2 tema lah. Ada sini interaksi antara bahan kimia katakan dengan penghasilan pengusahaan bahan kimia. Ini kita memang dia dah disiapkan, memang sudah disiapkan dalam CIDS berdasarkan DSKP dan berdasarkan sukatan pelajaran yang terkini. So kita tak perlu tulis tajuk, kita tak perlu tuliskan subtopik. Yes. Kita cuba, Form 6 sudah ada ke belum? Pergi ke kelas kepada tingkatan 6 tengok. Ada. Ada. I'm clicking my muat. Ada. Nanti cikgu cuba cari. Oh. Begini cikgu. Kalau tak ada, cikgu cuba cari dulu. Kalau tak ada, Learning topic, learning skill ada. Sebab mereka dah pakai CIDS dah setahun. Dan mereka dalam tahun ini mereka sentiasa update kalau ada missing lesson plan kan, kalau ada tajuk yang tersilap mereka sudah update kan. Dan kalau ada juga yang missing lesson plan, kalau ada yang silap error apa, dan beritahu. Dan saya akan beritahu penyelaras PPD apa semua dan penyelaras akan beritahu pada developer ni lah. Cikgu Anwar. Ya. Ada bahagian macam saya muat, team ada, learning skill ada. Learning topic dia kata no result found. Maksudnya saya type sendiri. Yes, kalau tak ada kena type sendiri. Okey. Contoh ya. Okey, saya sambung Tema, contohnya tema yang pertama. Klik interaksi antara bahan katakan ya. Bidang pembelajaran, ini chapter dia lah. 1, kadar tindak balas. Dan objektif Anwar. Ini yang lama saya rasa ni. Sekarang kan KSSM kan? Cikgu Anwar. Ya. Untuk Form 6 tak ada topik tau. Kimia tak ada. Then you type your own. Ya. Kena type your own lah. Kimia tak ada.
Tak ada langsung. Tak ada langsung. Kalau tak ada langsung, kita nak type apa pula? Type sendirilah, rujuk syllabus. The chapter, the title lah. Of the title. Topic is it? Copy from your lesson plan lah. Oh, physics ada ke? Masa ya? Tak ada. Type Ada sendiri. juga. Okey lah, sama pun. Sendiri ya. Okay. Kena buat kerja lebih lah tu. Yo. Aduh. Tak apa. So, Wan Ji cakap semua sudah ada. itu saya cakap tadi. Kalau ada area apa, beritahulah. Sebab sebab saya tak ajar physics. Kan? Saya ajar menengah rendah je. Menengah rendah yang saya semua ada lengkap. Jalan lain saya tak tahu. Bagi maklum balas lah nanti kalau tak ada kan. Mungkin mereka akan update ke apa nanti. Kan? Okey. Okay. Kemudian, sambung Yes. Tema interaksi antarabangsa, contohlah ini bidang pembelajaran ini tindak balas, ini bab 1 lah ni, objektif dia sini, dan ini tengok macam mana. Mungkin dalam seminggu tu kita boleh settlekan apa orang kata semua topik ini. Dalam seminggu tu kita boleh settlekan topik bab 1, kita boleh letakkan semua. Okay. Dan saya buat 2 minggu tadi, ingat tak saya buat 2 minggu. Minggu kedua mungkin saya boleh masuk bab 2, so saya akan tambah 2. Noah, Cikgu Noah. Ya. Bolehkah saya kata kali ni saya buat untuk 1 minggu, next week kali kedua saya buat untuk 2 minggu. Boleh tukar-tukar? Boleh, tak ada masalah. Ikut kita punya syllabus cover lah, boleh kan? Ya. Ikut kita punya syllabus. Sebab ada chapter yang pendek kan. Chapter yang pendek boleh seminggu. Kadang-kadang tak seminggu pun boleh habis kan. Chapter yang panjang mungkin kita kena ambil masa 2 minggu. Ikut kepada kita punya murid punya, orang panggil, kita punya kesesuaian lah. Nak ambil masa orang kan. Sebab ini mungkin saya rasa 2 minggu mungkin saya boleh habiskan 2 topik. Saya letaklah semuanya di sini. Saya letakkan semua. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Kemudian 2.1, 2.2. Cikgu Noah tanya. Cikgu Noah. Ya. Saya nak tanya. Katakan minggu lepas saya sudah habis sukatan lah. Tahun ini, minggu ni saya nak buat ulang kaji saja. Jadi saya tak payah pilih-pilih inilah. Tak payah. Saya type sendiri apa yang saya buat lah. Buat pada bahagian aktiviti nanti. Nanti saya tunjuk bahagian aktiviti. Oh. Jadi sini letak apa? Sini letak apa? Mana? Sekarang yang benda yang you type ni sekarang. Ini untuk topik minggu yang pertama katakan. Bukan. Kalau untuk ulang kaji? Ulang kaji tak perlulah. Ini tak perlu, biar kosong. Biar You kosong. have to what? Tulislah di atas tu. What is your Mungkin objective? boleh. Type sendirilah, type sendiri, ulang kaji lah. No, dia allow to type sendiri. Ada tema allow Boleh. sendiri kan. Oh, type sendiri boleh. Ya. Cuba type Anwar. Ayo, please lah. You type sendiri tengok. Type sendiri apa? Tema. Tema? Tadi you pilih kan, interaksi antara bahan kimia tu you pilih kan. Boleh Okay, type sendiri. okay. Oh, okey, boleh. Ulang kaji. Alah. Ulang kaji. Boleh tak? Okey, boleh. Boleh tak ni? Kan? Okey. Betul juga kan, kita dah habis silibus, takkan kita nak pilih tema lagi kan? Betul lah. Okey. So ni saya balik. Kita masukkanlah semua ya, kita masukkan 2.1, 2.2, 2.3. Okey, go on next. Mana ni dia pun tak susun betul-betul ni, kejap ni. 2.4 sampai 2. Berapa ni? Sampai 2.8. 2.4. Cantik lah, orang punya sudah siap ada. 2.8. Cut and paste pun boleh kan? Cut and paste apa? Sini. Boleh. Ya, boleh. Dia sebab dia hanya teks saja. Okey. Then hasil pembelajaran, contohlah ini. Kita boleh type sendiri ataupun pilih saja yang ada dalam ini. Alright. Okey, cuma dah siap dah ini. Ini untuk minggu pertama dan minggu kedua dan boleh simpan. Jangan lupa simpan. Dan buat itu saja dulu. Buat itu sahaja dahulu. Okey, yang lain-lain tu nanti dulu. Kalau ikutkan CIDS ni dia complicated sikit, dia ada banyak ruang-ruang yang kita kena isi. Contohnya nilai apa semua, tapi buat masa ni buat macam ni dulu. Okey, kemudian tutup.
Okey. Kita dah buat tadi ya. Yang kita buat tadi apa? Kita buat rekod baharu. Ya, sekejap ya, saya tengok dulu. Macam ada betul je ni. Okey. Yang kita buat tadi ialah cipta rekod baharu. Dan rekod dah ada. Kan, yang saya buat tadi 5 Science 1 katakan kimia. Ya. Dan kita mungkin ada kelas yang sama, kelas yang berlainan, subjek yang sama. Jadi perlu ke buat lagi satu cipta rekod baru? Tak perlulah tak perlu buat lagi lah. Contohnya kita ada dua kelas yang berlainan, satu subjek yang sama. So kita kena buat berapa rekod yang master dia cuma satu saja. Boleh tak? Boleh faham tak kini? Ya. Jadi kita tak perlu buat contohnya 5S1. Kita kena cipta satu rekod baru, master yang baru, bukan. Kemudian 5X2, subjek yang sama, kena master baru. Tak payah, master cuma ada satu saja. Yang 2 minggu tadi, ingat tak? Yang 2 minggu tadi. Ya, minggu pertama, minggu yang kedua. 20 Januari sampai 29 Januari, itu kira master untuk subjek yang kita ajar. Subjek yang sama. Okay. So kemudian, kalau kita nak buat RPH, buka rekod, tadi cipta rekod, yang ni buka rekod. Ya. Buka rekod dan dia akan paparkan. Kita tengoklah, biasanya kalau yang terkini, dia akan teruskan papar di bawah. Dan kalau tak jumpa, kena tengok baliklah. Sebab tadi saya buat master untuk kimia minggu pertama, minggu kedua, maknanya Januari 2021. Ini bukan. Ulang balik buka rekod maximize 2021 Januari. Dan ini master dia tadi. Okey. Boleh Okey. Tengok sini. Ini MIW. MIW ni cikgu ingat sebagai master dia aja. Master dia. Kalau dia cikgu ada dua kelas yang berlainan, subjek yang sama, buat satu saja master. Okey. Dan tengok nombor yang pertama. Ini maknanya master yang pertama. Minggu berapa? Minggu ketiga dan empat. Kenapa dia 3 dan 4? Sebab dia automatik, dia akan cuba ambil minggu daripada kalender dia. Sebab kita mula 20 kan. Ini abaikan. Ini abaikan. Ada masalah. Okey. Kemudian macam mana kita buat RPH? Klik pada MIW. Yang ini. Dan dia akan keluar yang ini. Yang kita dah buat tadi itu kan, semua di sini. Dan itu sebab macam tadi saya suruh buat jadual dahulu. Ingat tak tadi kita buat jadual dulu kan? Supaya kita senang nak pilih kelas. So kita klik kepada ini, ikon ini, dan dia akan keluarkan jadual. Keluarkan jadual. Nah, kemudian kita, mana tadi jadual yang kita buat tadi? Ini jadual yang ini tadi kita buat. Pilih saja. Boleh tak kalau saya pilih matematik beta, apa akan jadi? Salah subjek sama kandung lah. Tak ngam lah, dia akan kata apa? Sila pilih subjek yang mengikut rekod. Jadi kita klik yang ini. Saya buat tadi berapa minggu? 2 minggu kan? RPH ni minggu ke berapa? Minggu yang pertama lah. 1 dan 2. Yes. Sebab saya buat master tadi untuk 2 minggu. Dan ini saya nak buat RPH untuk minggu yang saya nak buat RPH untuk minggu yang pertama hari Isnin katakan. Klik yang pertama, okey. Terus keluar sini, nampak? Terus berapa hari bulan? Mana tadi? Sepatutnya ada keluar. Tak apa, sepatutnya ada keluar di sini. Okey, tapi ini nanti dulu. Kita dah klik, nanti dia akan kembali kepada ini. Dan kita pilihlah kita nak buat apa. Saya bagi tahu dulu ya. Profil pelajar ini, kalau cikgu tengoklah dahulu, kalau rasa bersesuaian silakan masuk. Sebab saya
Saya rasa saya ajar yang basic dulu. Contoh ya, kita tengok dulu profil pelajar ya. Ini one by one ya. Ini one by one. Ini kita nak buat RPH dah ni. Profil pelajar, kesediaan pelajar. Pelajar mempunyai pengetahuan asas, pelajar telah didedahkan. Kalau rasa tak berkaitan, biarkan kosong. Tak payah buat. Tak payah. Yang penting sekarang, subjek, subtopik, objektif, hasil pembelajaran. Ya. Tapi kalau cikgu nak buat, bagus juga. Yang kedua, yang kedua di sini profil media pembelajaran. Jenis media apa? Klip, animasi, audio. Itu macam saya cakap, dia ni komprehensif sebenarnya. Kan? Tapi kalau ikutkan RPH kita, rekod pengajaran kita, kalau kita rasa nak masuk, kalau relevan, cikgu masukkan. Kalau rasa tak relevan, tak payah masukkan. Sebab saya tahu kadang-kadang banyak juga kan, kalau nak masukkan semua mungkin complicated sangat. Kalau boleh masukkan, cikgu masukkan. Contoh, saya gunakan bahan grafik, elemen apa, animasi, komposisi, pening. Kadang-kadang memang pening. Tapi saya bagi yang basic sahaja. Nampak dia dah keluar dah ni ya. Okey, yang kedua, strategi mengintegrasi item pembelajaran. Wah, apa benda ni? Bahan grafik apa? Bahan untuk penyoalan, mendengar, melaksanakan aktiviti. Ini cikgu boleh explore dan pilih ikut kesesuaian. Bukan wajib ya. Tak wajib. Yang wajib sekarang ialah subtopik, topik dengan aktiviti. Aktiviti nanti kita tunjukkan. Ini tak wajib sebenarnya. Ini master dia saja. Okay. Dan saya pun biasanya saya tak buat pun benda ni. Sebab terlalu kita banyak lesson plan nak kena buat kan. So ini biasanya saya masukkan satu atau dua sajalah. Okay. Again. Bahan grafik untuk penyoalan. Katakan untuk penyolanan. Okey, simpan. Tutup. Okey. Okey, yang seterusnya kolom ni menyesuai kemahiran. Tema apa? Kemahiran apa? Ui, banyak sangat ni. Memang kalau dalam kita punya standard RPH pun tak ada benda-benda ni kan. Tapi dia kalau cikgu nak letak, cikgu letakkan. Kemahiran berfikir atas rendah apa? Yang belum taksonomi apa semua tu. Kebat hot dengan apa ni? Semua ada di sini. Kemahiran proses sains contohnya memerhati simpan. Nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Okay. Yang seterusnya mengaplikasikan alat. Apa dia? Alat berfikir apa? Nak guna kalau cikgu gunakan peta minda, letaklah peta minda. Kalau ada ya, yang ini cikgu ya, yang kolom nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau nak letak, bagus letak. Kalau tak letak pun, kalau rasa macam dah orang kata terlalu sibuk apa, boleh tak letak pun tak apa. Sebab ini cuma dia punya orang panggil apa, strategi saja. Okey, nilai. Nilai ada tak? Cikgu ada letak nilai tak? Kalau RPH biasa, kalau ada dalam ini pun, letaklah nilai apa. Membantu berbudi bahasa, berdaya tahan. Kalau kimia apa, kerja berpasukan lah katakan kan. Kalau dalam kimia, tolong menolong ataupun apa, keboleh percayaan. Dan kalau tak ada dalam ini, type lah sendiri. Sopan santun. Contohlah ada sopan santun sini. Okay. Dan kalau tak nak letak pun tak apa. Okay. Dan yang terakhir ialah dengan pembelajaran ini ialah set induksi, langkah 1, langkah 2, langkah 3. Kalau tak nak langkah 1, tak nak set induksi ni, cikgu tak ada set induksi, dia orang kata diselectkan saja. Yang pun boleh diselect. Biasanya adalah kan set induksi, kalau tak nak set induksi terus langkah 1 terus penutup pun boleh. Tak ada masalah. Bergantung kepada kelas cikgu lah. Kalau kelas yang pandai mungkin cikgu boleh ada set induksi, ada langkah 1, ada langkah 2 kan. Dan tapi ini boleh customize later. Ini tak ada problem. Okay. So, kita dah pilih dah. Dan yang pertama tadi, kita nak ajar minggu yang pertama kan. Minggu yang pertama ini sajalah. 1.1 sampai 1.4 saja. So, cikgu diselektkan topik yang kedua. Sebab bab yang kedua kita nak ajar minggu kedua. Bab yang pertama, kita nak ajar minggu yang pertama.
Kan? Jadi kita select dia sebab ni minggu yang pertama 20 minggu yang pertama tadi hari Isnin saja kan. Minggu yang pertama 20 sampai 22. So yang lain itu boleh kita diselect dulu. Kita select yang mengajar minggu yang pertama dan kita RPH. Pergi bawah, cipta RPH. Cipta RPH, klik cipta RPH. Okey, kemudian berjaya RPH telah diciptakan. Okey. Okey, tanpa penetapan kelas. Bukan dah tetap kelas tadi ke? Ayah. Masa tadi tak ada. Ya, tak tadi kan. Sepatutnya ada tulis ini dia punya tarikh tadi. Sekejap IW jadual tadi yang ini minggu yang pertama. Cipta RPH. Baru ada. Ada boleh. Ada problem pula ni. Alright. Okay. Bila kita dah setkan tadi apa semua, kemudian automatik dia akan keluarkan 5S1 berapa, jumlah pelajar berapa, subjek apa. Minggu keempat ni automatik ya, sebab minggu keempat ni dia ikut kalender tahunan komputer, kalender biasalah. Sebab minggu pertama sepatutnya minggu pertama bulan 1 tu kan. Apa ini tak apa. Minggu pengajaran, minggu 1 hingga kedua. Tarikh hari apa tadi? Isnin tadi kan. 25 hari bulan 1 untuk minggu yang pertama tadi. Ya, sebenarnya 9 hingga 10 pagi. Okay. Dan ini semua dah ada semua di sini. Dan di bawah ni macam biasalah, cikgu kena type penting RPH dan kena type lah apa seindaksi yang cikgu nak buat dan berikan masa di berapa. Biasanya seindaksi 5 minit. Okey, berikan seindaksi apa, tonton video ke apa. Ini bergantung pada cikgu lah ya. Okay, langkah yang kedua, katakan kita ambil masa 45 minit. Kalau ada eksperimen ke apa, letakkan, typekan saja eksperimen. Apa aktiviti yang cikgu nak buat di sini? Ya, penglibatan pelajar, pemudahcaraan, kalau ada catatan, kalau ada aktiviti tambahan, semua cikgu boleh letakkan. Tapi macam biasalah, buat RPH macam biasa. Apa aktiviti, apa yang cikgu buat, ya. Contohnya pelajar buat eksperimen ke ya, dan sebagainya, letakkan di sini. Apa yang kita nak capai pada hari itu. Okay. Dan langkah-langkah ni boleh padam, kalau tidak ada langkah 2, biarkan kosong. Kemudian langkah 3 pun kalau tidak ada langkah 3, biarkan kosong. Penutup 15 minit katakan, 10 minit lah katakan. Buatlah penilaian PBS, PBD ke, ataupun quiz, ataupun soal jawab ya, dan sebagainya. Dan jumlah hari itu ialah 60 minit. Ini 60 minit. Ya, 60 minit maknanya kita hanya kelas 9 hingga 10, 60 minit lah ya. Jadi letakkan terus, kemudian bila semua dah okey, simpan RPH. Dan dah siap RPH untuk hari itu. Dah siap RPH untuk kelas itu pada hari itu. Ya. So kalau ada kelas yang sama untuk kelas yang sama, contohnya untuk hari yang seterusnya, ulang baliklah proses yang sama. Itu sebab apa-apa saya cakapkan tadi, yang penting jadual waktu kena lengkap lah dan tak ada error. Barulah kita senang nak buat RPH. Okay. Kemudian macam mana nak hantar? Biasanya kalau kita nak hantar RPH, lepas kelas boleh terus hantar.
Okey, ataupun mungkin 2 atau 3 hari lepas kelas tu boleh hantar lah. Tapi kalau nak buat RPH, seelok-eloknya sebelumlah ya, sebelum tarikh itulah. Sebab apa? Sebab mereka berkomputer. Sekarang ni kita pakai online. Tarikh dan masa kita buat RPH mereka boleh tahu. Kan? Adalah pelik lah kan? Adalah pelik. Contohnya, kelas kita pada hari ini, besok baru kita nak buat RPH. Kan agak pelik sedikit kan? Mereka boleh tahu, itulah dia punya monitor lah, mereka monitor benda ni lah. Tapi setakat ni tak ada pun masalah kan? Kalau boleh, RPH kena buat sebelum kelas lah. Tapi kadang-kadang saya pun terbuat kan lepas kelas. Sebab kita dah terbawa-bawa macam menulis buku rekod kan. Hari Jumaat tu baru kita nak tuliskan untuk RPH hari Isnin kadang-kadang lah kan. Tapi kalau boleh kita buat sebelum kelas. Okay. Jadi bila dah habis semua kelas, cikgu boleh buka balik, kemas kini balik RPH. Sunting RPH. Ya, kita nak hantar RPH ni. Sunting RPH dan pada bahagian induksi, bahagian refleksi, kena tulislah berapa pelajar yang berjaya, 27 berjaya capai objektif telah lancar dan telah lancar dan baik dan kerjasama dan apa-apa refleksi lah. Apa-apa refleksi yang cikgu rasa cikgu nak buat. Dan simpan RPH. Simpan RPH. Ini selepas kelas ya. Ini selepas kelas dah simpan RPH. Hantar untuk pengesahan. Hantar untuk pengesahan. Dan hantar untuk pengesahan. Siapa yang mengesahkan? JK dan yang diberikan tugas untuk mengesahlah. Okey. Dan bila contohnya bila GK ataupun pengetua ataupun PK1, PK semua penolong kanan dah sahkan, dia akan beri kita satu maklum balas di sini yang katakan nama, jawatan, catatan, tarikh pengesahan sudah disemak. Okey. Contohnya saya buka satu ni lah. Saya buka satu contoh yang dah disemak lah oleh GK katakan. Macam ni ya. Ini yang PDPR punya PDPR punya rekod lah. Kalau dah siap, okay, dan di sebelah bawah ni contoh di sini ya, pengesahan pentadbir, maknanya kita dah hantar dan PK-PK dan mereka sudah mengesahkan, disahkan dan disemak. Pukul berapa, sekolah apa dan siapa. Ini kalau dah siap. Okay. Ini yang basic sajalah dulu. Ya, kalau yang advance akan datang. Kalau kita boleh buat lagi, kita akan buat lagi ladap yang akan datang. Ada yang nak tanya tak? Sebab sekarang ni pun online ni mungkin tak berapa jelas sangat kan. Cikgu kena explore. Jangan risau. Jangan risau explore. Kalau salah boleh padam. Jadual waktu kalau salah boleh delete. Tak ada masalah. Jangan risau. Cuma password jaga-jaga sikit. Password dengan ID pun kena jaga-jaga. Encik Anwar boleh tunjuk kopi ya untuk kelas lain. Sama dengan PH untuk kopi untuk kelas lain. Cikgu Anwar, tambah sikit. Ya. Cikgu Anwar, sorry ya. Jadi cari rekod tunjuk cikgu macam mana lah? Cari cikgu lain punya, sekolah lain punya. Oh, sekolah lain punya. Ada banyak contoh macam Form 6 kimia fizik pun ada sekolah lain punya. Ya. Okey, itu yang bagus. Cari rekod sana. Okey. Nak cari dia. Okey, macam biasa pergi kepada homepage dia. Saya rasa pada bahagian cari rekod. Cari rekod dan kita boleh cari contoh RPH cikgu-cikgu lain yang di dalam, saya rasa dalam Malaysia lah. You try satu kategori subjek. You try satu dulu. Kita carilah. Sains dan matematik. Dari subjek saya lah senang. Subjek matematik contohnya kimia. Sains lah. Sains. Form 6 pun ada tadi saya cek. Form 6 ada.
Ada Isi semua. semua ada. Pilih kategori kelas, sekolah menengah. Pilih kelas apa, form 1. Cari. Ini semua. Ini turun, ini baru Disember punya. Ya, ini baru Disember ya, betul kan? Tulis cari yang kalau turun yang November punya lagi banyak. Di bawah boleh pilih. Bulan-bulan. Ya. Cikgu boleh cari juga ya kalau nak tengok contoh yang lain. Tak apa, kita ambil satu dulu ya. So saya ambil yang Januari 2020 punya. Ini 29 hari bulan 1. Mana ni? Ini saya punya. Yang ni, okey. 15. Ambil yang ni lah. Mohon kongsi maknanya kita kena mohon dululah kan. Contohnya saya klik. Atau kita boleh paparkan terus. Kita boleh paparkan dulu. Ini dia punya. Ini RPH. Sekolah mana ni? Sultan Abdul Aziz PPD Hilir Perak. Ayuh. Ini dia punya RPH. Untuk minggu yang keberapa ni? Kalau ikut ini, sekejap ya. Ini banyak dia ni. Ini untuk minggu ke 6 hingga 10. Oh, ni dia buat sampai 5 minggu ni. Banyak ni. Ya. Dan kalau cikgu boleh buat sendiri RPH ataupun boleh tengok contoh yang cikgu-cikgu lain buat. Pada bahagian mana? Saya ulang balik. Pada bahagian cari rekod. Bahagian rekod, cari rekod dan cikgu pilih subjek yang cikgu ajar. Okey. Kategori kelas apa dan tingkatan berapa. Dan cari. Okay. Dan kalau kita nak dia punya rekod untuk kita gunakan, kita boleh mohon kongsi lah. Kita nak macam mana? Kita minta permohonan kepada dia untuk gunakan dia punya RPH. Ya. Mohon kongsi. Okey. Sahkan permohonan ataupun batal. Ini lagi mudah kalau macam ni. Betul tak sekali? Kan? Kalaulah dia nak bagi kita kongsi, rekod yang dah sedia ada, lagi mudah. Tapi pulang kepada pihak itulah. Ya. Dia pernah tak pernah kan? Betul. Maknanya sekarang ini terpulang kepada tuan asal RPH inilah nak benar ke atau tidak. Macam kan? Sekolah kita pun boleh share antara subjek yang sama. Antara guru pun boleh juga. Itu sebenarnya tengok juga kan. Sebab kadang-kadang RPH yang cikgu lain buat tak sesuai dengan kita punya kelas contohnya. Mungkin kita punya kelas dah advance, dah lebih laju kan. Kita dah cover dah mungkin 1-2 bab tu kita dah cover. Itu kena customize lah, itu boleh customize. Tapi apa-apa, boleh dulu kita cuba mohon RPH daripada cikgu yang dah buat. Di dalam sekolah kita sendiri pun boleh. Ya, kemudian sharekan dengan guru-guru yang lain. Itu terpulang pada panitia lah, macam saya cakap yang masa awal tahun dulu. Terpulang kepada panitia. Panitia sains katakan, form 1. Kan, subjek yang sama. Mungkin boleh gila-gila kan? Itu bergantung kepada keputusan panitia. Panitia kena berbincang. Minggu pertama, nak buat macam mana? Nak buat apa? Minggu kedua, orang ni buat. Minggu ketiga, orang yang gila-gila, bergila-gila. Lagi bagus kalau begitu. Dan orang Padin, dalam masa yang sama, RPT juga dah siap. Okey tak? Ya. Pada masa yang sama RPT pun settle. Okey. Saya rasa kena ni lah, betul lah Mr. Lim, memang saya rasa kena teruskan perkongsian tu lah. Sebab kalau buat seorang-seorang mungkin agak-agak banyak lah. Lagipun tahun ini memang cacat merbah sikit lah kan dengan PKP-nya dengan semua. Saya ingatkan tahun ini bolehlah kita settle ke RPT. Dan stabil lah kita punya RPH, rupanya tak stabil sebab ialah PKP kan. Jadi, Cikgu Anwar, ya. Rekod yang sudah dicipta boleh hapus tak? Rekod boleh? Macam mana hapus saya tadi saya check itu search rekod lah. Tadi saya main-main saja kan. Nama saya tapi tak ada apa-apa di
dalam. So macam mana nak hapus Boleh hapus, no problem. Okey. Kembali. Kalau contoh ya di sini ya, MIW ini boleh hapus kejap, buka rekod data pertama. Kalau master, dalam master ni dia ada kelas kan, contoh di sini ya. Ini MIW ini master dia. Dan ini adalah kelas dia. Dan setiap RPH ini kalau cikgu nak delete, cikgu buka master, buka dia punya RPH untuk kelas yang tertentu ini, kemudian klik hapus RPH bawah ni. Hapus RPH. Ya, boleh hapus RPH. Dan ini untuk hapuskan RPH. Kalau nak hapuskan master, kena buka rekod, pilih master yang mana kita nak hapuskan dan klik pada hapus ini. Di sebelah kanan ini hapuskan. Dia akan hapuskan ke semua. Master dengan RPH akan semua terhapus pada bahagian buka rekod. Ya. Okey tak? Kita kena buat. Cuba dululah cikgu, sebab tahun ini, minggu ini ataupun minggu depan ada lagi kan PDPR kan. Cikgu kalau boleh, cubalah cikgu pakai CIDS. Sebab satu hari dalam satu kali saja kan PDPR. Cikgu Anwar. Ya. Saya nak tanya, yang master record tadi tu, satu subjek jika subjeknya sama kan? Satu record di subjek yang sama. Ya. Okey, kalau katakan macam saya semua BM tapi tingkatan yang berlainan, adakah itu dikira satu master juga ya? Tak boleh. Oh, satu lain tingkatan kena master yang berlainan. Tingkatan yang sama je lah. Ya, tapi kalau kelas yang berlainan, contohnya form 1. Kita ajar 3 kelas form 1 katakan. Tingkatan 1 kita ajar 3 kelas. Subjek yang sama, buat satu rekod. Buat satu rekod. Buat satu master je. MIW. MIW ni master dia lah. Yalah. Form 2 master lain. Ya. Macam sains saya ni kan. Tengok sini ya, tengok kat depan ni, tengok kat display ni. Macam sains DLP, saya ada 2 kelas. 2 beta dengan 2 lambda. 2 beta dengan 2 lambda. Tapi subjek yang sama. Jadi berapa master dia? Satu je. Ya, satu saja master dia. MW dia satu je. Sebab satu master ni kita boleh pakaikan 2 kelas. So kalau cikgu ada 3 kelas tingkatan yang berbeza, ya, contohnya subjek yang sama, pakai satu je master. Ya. Ada soalan lain? Boleh cuba dulu cikgu. Tak apa, jangan risau, kita cuba dulu. Kan? Contohnya PDPR tu nanti kan cikgu hanya buat, kalau tengok saya punya lah kan, saya tengok apa ni, PDPR untuk hari apa ni. Kita tengok satu alpha. So, saya buat simple je. Kita tengok satu yang saya buat lah, yang saya buat ya. RPH hari Rabu 2 hari bulan 12. Macam ni lah saya punya ni. Ini sajalah. Saya beritahu silibus dah habis, jadi tak perlulah letakkan apa ni chapter, bab, tak perlu letakkan. Ya. Dan pada bahagian aktiviti kita letakkanlah. Kita beritahu apa benda ni yang kita buat. Perbincangan soalan latihan ke kan, ataupun menggunakan Google Meet, menggunakan Google Classroom, quizzes ataupun Google Form. Kemudian buat refleksi, kehadiran dan hantar. Buat ini. Untuk PDPR mungkin boleh menggunakan untuk minggu depan, seminggu terakhir tu. Ya. Kalau yang dah ulang kaji lah kan. Kalau yang dah ulang kaji, saya rasa semua dah ulang kaji dah sekarang. Dah belum tak ada kelas yang, mungkin ada beberapa kelas lah yang belum habis silibus kan. Tak apa. Ya. Bahagian strategize ni memang kadang banyak sedikit lah. Ada soalan lain? Berapa? 3, 22. Boleh cuba dulu? Ya, saya harap boleh cuba dulu.
Sebab bukan apa, tahun depan kita kena buat semua. Sebab ada pemantau. Dan lagi satu saya nak cakap dan kita punya RPH boleh dipilih lah, boleh pengarah sendiri pun boleh tengok dia boleh pilih secara random, secara rawak sampai ke pengarah, sampai ke pegawai PPD, sampai ke ialah dia boleh pilih secara rawak. Dan tengoklah, kalau dia pilih secara rawak, dia akan tuliskan di bawah ni juga disemak oleh siapa. Dia mungkin disahkan ataupun disemak oleh pengarah Dr. Suhaimi katakan kan. Boleh juga kadang-kadang mungkin sebenarnya dia nak tengok cerita sebenarnya itu dia nak pantau jugalah rasanya JPN yang dia buat secara online. Masa ni tak adalah kan. Semua sekolah di Perak kena buat. Sebab yang saya dengar memang ini inisiatif jugalah, inisiatif daripada Perak, saya rasa anak syarikat kerajaan negeri lah. Mungkin kena buatlah. Mungkin mereka tak tahu lah berbayar atau tidak, saya tak pasti. Tapi arahannya begitulah. Untuk menggunakan sistem ni. Boleh tak? Ada soalan mungkin akan datang kita boleh buat lagi lah buat apa ni. Dan cuba tanya cikgu-cikgu yang dah buat pun saya rasa tak ada masalah. Mr. Yap, okey? Dan cikgu-cikgu yang lain yang dah buat. Cikgu Anwar. Ya. Kalau setiap minggu tu mereka boleh saling kan? Saling minggu pertama tu saling ke minggu kedua. Boleh kan? Boleh. Mereka bagi tahu mereka senang lah. Okey. Kalau nak salin begini. So, kita boleh sunting RPH, sunting RPH dan kita boleh salin RPH kalau subjek orang kata kandungan yang sama. Okey, salin RPH, lepas itu sunting RPH kembali, kemudian cikgu tetapkan kelas mana pula, kelas apa pula yang selepasnya nak pakai kandungan yang sama. Pilih kelas mana yang pakai kandungan yang sama pula. Okay, bila dah select, bila dah pilih, tutup dan automatik kandungan yang cikgu buat tadi akan diguna pakai untuk kelas yang lain pula. Dan lagi, sunting, salin dan sunting balik. Okay. Sebab kita mungkin kelas macam tadilah kan, kelas yang sama, bukan subjek yang sama, kelas yang berbeza. Mungkin minggu itu kita hanya buat satu RPH sahaja. Okey, sebab yang kelas yang lain tu kita akan salingkan RPH yang pertama tadi. So kita boleh again sunting, salin dan sunting balik RPH. Kita sunting, salin RPH, kemudian letakkan kelas yang mana pula, kemudian simpan RPH. Boleh begitu. Ini dah lari dah ni, 10, 3 ada 2 ni. Ni tak apa. Dan itu advance lah, itu kena tunjukkan juga betul-betul tu. 3 ni tak apa. Cikgu cuba buat dululah, kalau ada apa-apa soalan boleh tanyalah di Telegram ataupun mana-mana channel. Dan saya ada bagi satu grup Telegram untuk CIDS Perak. Saya ada bagi dia punya link dia untuk cikgu-cikgu join. Di situ ada ramai beratus-ratus lagi cikgu di Perak ni yang mengajukan soalan lah kalau ada masalah. Saya rasa Telegram dia, nama Telegram dia ialah Info CIDS Perak. Info CIDS Perak, grup Telegram. Ini semua guru-guru lah boleh masuk.
Dan memang kalau tengok di sini macam-macam lah. Macam-macam. Sebab mula-mula memang susah, tapi mungkin kalau dah lama-lama tu okey lah kot. Ya. Nanti saya akan cuba cari link tu lagi ya. Okey, cikgu. Sampai pukul berapa kita ni? Buat sejam setengah dah. Basic saya rasa boleh lah. Itu saya bagi yang basic dahulu. Cikgu Anwar, Ya. nak tanya Aha. kami guru tingkatan 6 baru nak mulakan. Jadual belum ada. So sebelum sekolah buka nanti, buat masa cuti ni apa yang kita boleh buat? Boleh buat. Persiapan yang kita boleh buat. Buat masa Itu saya tak tahulah macam mana itu kan. Boleh apa-apa kena ada jadual dulu. Oh, jadual. So, ada jadual. Jadual kita tak boleh buat apa lah. Yang sebelum-sebelum ni macam mana? Boleh lah. You try minggu depan punya, guna PTBR lah. Jadual waktu PTBR boleh try minggu depan punya. Ada seminggu lagi mah sebelum sekolah. Seminggu ni dulu. Try seminggu dulu. Okey. Untuk tahun depan punya, kena tunggu jadual waktu baru. Baru boleh buat. Baru boleh buat. Kalau tidak, apa pun tak boleh buat. Macam Cikgu Anwar kata, apa pun tak boleh buat. Jadi kita tengoklah dulu pada bahagian cari rekod tu ya. Bahagian mana kembali ke model. Bahagian cari rekod. Kalau cari rekod ni banyak cikgu-cikgu lain yang dah buat. Boleh tengoklah. Dan boleh mohon Disember. Yes. Dia complete lah. Boleh copy. Ya. Dah banyak dah ni. Ada sampai 4,000 lebih ni. Banyak betul. Saya pun ingat nak tengok-tengok nyanyi juga dulu. Macam saya cakap tadi lah, tahun ini memang tak teratur kan. Jadual pun sampai 6-7, sampai 6. Kecoh. Dengan PKP lagi. Dah tak tahu macam mana kan. Harap-harap stable lah. Semua pun tak cantik. Saya rasa sampai itu sajalah saya punya perkongsian. Nanti akan datang, InsyaAllah, God willing, kita akan jumpa lagi dan kita akan buat lagi kalau ada apa-apa sharing. Cikgu Anwar. Ya. Thank you. Thank you. Terima kasih. Very helpful. Thank you. Okay, thank you very much. Terima kasih. Right. So sampai sini ya, sampai ke 3 lah ya. Cikgu Anwar, terima kasih ya. Sama-sama. Okay. Apa-apa boleh tanya, no problem. Okay. Terima kasih Cikgu Anwar. Bu, sama-sama. Tanyalah. Cikgu Anwar. Okay, sama-sama. Jumpa lagi. Jumpa lagi tahun depan. Hari Senin. Meeting. Minggu depan, jangan lupa pula Isnin Selasa ya. Nak video yang rekod. Nanti. Ada. Bila dia dah rekod nanti saya akan share. Ada. Okay, terima kasih semua. Terima kasih. Okay, terima kasih. Tak berfikir bila saya tutup. Thank you, terima kasih semua, jumpa lagi.